Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah 188. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selawat dahulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. InsyaAllah malam ni kita masuk pada ayat yang ke-188 daripada surah Al-Baqarah. Seperti biasa saya baca dahulu, kemudian tuan-tuan ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Satu ayat je. Dalam kuliah yang lalu kita sudah pun membaca tentang bab puasa dan hukum-hukum yang berkaitan dengan
ibadah puasa, yang mana yang terakhir yang kita sudah baca dalam kuliah yang lalu ialah tentang waktu bermulanya ibadah puasa dan waktu berakhirnya puasa, dan kebebasan yang Allah bagi kepada kita pada waktu malam yang tidak ada pada waktu siang ketika kita berpuasa. Kemudian ayat 188 ini Allah datangkan pula satu larangan kepada kita orang Islam, manusia, daripada memakan sumber yang haram, yang mana jika kita memakan daripada sumber yang haram itu boleh menyebabkan ibadah kita seperti puasa, seperti iktikaf, seperti doa dan lain-lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata wala ta'kulu, dan janganlah kamu makan, dalam kurungan atau mengambil. Janganlah kamu makan atau mengambil amwalakum. Kalimat amwal tu maksudnya harta-harta, ditambah dengan kata ganti nama kum ataupun dhamir kum, maksudnya harta-harta kamu. Tapi kalau ikut dalam terjemahan di sini, janganlah kamu makan atau mengambil harta dalam kurungan orang-orang lain. Janganlah kamu makan harta-harta orang lain. Cuma dalam ayat ini kata harta-harta kamu bil batil, bainakum bil batil, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni yang salah. Wa tudlu biha ilal hukami, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu dalam kurungan memberi rasuah ilal hukam, kepada hakim-hakim. Sama ada ayat ni menuju kepada hakim-hakim ataupun kepada pemimpin-pemimpin. Litakulu fariqam min amwalin nas bil ism, kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia bil ismi, dengan berbuat dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui salahnya perbuatan tersebut. Baik, ayat ini ditujukan kepada semua orang-orang yang beriman pada setiap zaman dan di semua tempat. Larangan daripada memakan daripada sumber yang haram ini adalah kepada semua orang Islam, semua orang yang beriman, semua masa, semua zaman dan semua tempat. Ayat diguna perkataan wala ta'kulu, dan janganlah kamu makan. Disebut di sini perkataan makan, yang dimasukkan di sini termasuklah kita kata mengambil manfaat. Cuma digunakan perkataan makan sebab hal inilah yang kita kata paling nampak sekali macam mana kita nak mendapatkan sesuatu manfaat, iaitu dengan menggunakan perkataan makan. Bukanlah, tak mestilah maksudnya makan tu dengan mulut sahaja. Perkataan makan sendiri pun dalam bahasa Melayu ni banyak penggunaan dia. Makan dalam, makan hati, makan makan luar, makan angin, daripada perkataan makan. Jadi dia banyak maksud dia. Kemudian perkataan al-batil ini dari segi bahasa Arab sebut az-zailu az-zahibu, sesuatu yang hilang, yang pergi.
Yang dimaksudkan dengan al-batil di sini ialah segala sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak, kita mengambilnya walaupun nafsu kita suka. Nafsu kita suka tetapi syarak tidak benarkan, maka hal itu dipanggil sebagai batil. Contohnya riba, judi, harga daripada jualan arak, rasuah, penyaksian palsu, mencuri, merampas dan yang seumpama dengannya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah guna perkataan amwalakum, harta-harta kamu. Padahal yang kita nak makan ni sebenarnya secara tak elok ni harta orang. Pasal apa tak boleh makan harta sendiri pula? Tapi Allah guna perkataan harta orang. Allah guna perkataan amwalakum tetapi dengan maksud harta orang. Kenapa ni? Seperti mana kita nak harta kita bertambah, maka sepatutnya macam itulah juga kita rasa untuk orang lain. Mudah-mudahan harta dia bertambah. Seperti mana kita tak suka harta kita dirampas, dicuri, macam itulah juga kita jangan suka harta orang dirampas, dicuri. Seperti mana kalau orang nak ambil sesuatu daripada kita, biarlah dengan cara yang baik. Maka macam itulah juga kalau kita nak ambil daripada orang lain, biarlah dengan cara yang baik. Ini antara rahsia ataupun hikmah penggunaan perkataan amwalakum, harta-harta kamu. Begitu. Baik. Jadi ayat ini 188 daripada surah Al-Baqarah ni dia ada cerita di sebaliknya. Kita panggil sababun nuzul. Ada dua orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang bernama Amru Al-Qais, satu lagi bernama Abdan Al-Hadrami. Depa dua ni ada perselisihan yang mana si Abdan Al-Hadrami dia mahu menuntut kembali tanah biliknya sendiri yang pernah diberikan kepada Amru Al-Qais secara sementara. Secara sementara. Tetapi malangnya si Abdan ini dia bagi harta tu, bagi tanah tu, dia tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Kemudian Amru Al-Qais ni pula dia mahu bersumpah. Dia nak kata tanah tu dia yang punya. Padahal tadi Abdan tu yang bagi, tapi untuk tempoh sementara. Jadi akhirnya Allah turunkan ayat. Allah turunkan ayat ini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Dalam sebuah hadis nak sebut tentang kalau kita ambil harta orang ataupun tanah orang secara yang tidak sah, yang tidak betul. Dalam sebuah hadis dinyatakan man zalama qaida shibrin minal ardi tawaqahu min sab'i aradina yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal. Sejengkal ni macam ni, sejengkal ke macam ni? Macam ni macam ni. Macam ni yang jengkal. Okeylah. Nabi kata barang siapa yang mengambil tanah orang lain walaupun secara sejengkal, secara zalim, secara tidak betul, maka di akhirat nanti kelak dia akan dikalungkan kepadanya dengan 7 lapisan tanah. Macam mana tu 7 lapisan tanah? Tak boleh bayang lah kita. 7 lapisan tanah. Macam mana bagi cara dia? Kita serah pada Allah Ta'ala lah. Allah je yang lebih tahu macam mana keadaan yang nak kata 7 lapisan tanah tu dikalungkan ke atas tekuk kita dengan sebab kita mengambil tanah orang secara tidak betul walaupun sejarak
sejengkal. Dalam hadis yang lain, Nabi kata, man yaqta'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Barang siapa yang mengambil hak seseorang muslim dengan sumpahnya, dia ambil hak orang lain, dia guna sumpah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan dirinya masuk ke neraka dan mengharamnya masuk ke dalam syurga. Faqala lahu rajulun, maka ada seorang lelaki bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun dalam perkara yang kecil wahai Rasulullah. Qala wa in qadiban min arakin, Nabi kata, ya, walaupun hanya sebatang duri. Walaupun hanya sebatang duri, kalaulah kita ambil benda tersebut dengan tidak benar dan kita bersumpah pula padahal kita tidak benar, maka orang macam ini Allah Ta'ala kata dia wajib, Allah mewajibkan dia tu masuk ke dalam neraka dan Allah haramkan dia daripada masuk ke dalam syurga. Faham tak? Ambil hak orang secara yang tidak benar, dah lah tidak benar, bersumpah pula tu, walaupun sekadar sebatang duri. Duri ni besar kecil? Kecil. Apatah lagi kalau kita mengambil hak orang secara besar, bilangan yang besar, kadar yang besar, dan dengan cara yang salah. Baik, soalannya, adakah agama kita ni, agama Islam kita ini melarang umat dia daripada mencari harta dan kesenangan hidup? Kan kalaulah orang tu mengamalkan riba, dia untung lebih. Dia berjudi, menang toto, mungkin dia boleh untung banyak. Kaya terkejut, orang kata kaya terkejut. Dia melabur dalam perniagaan yang tidak patuh syariah sebagai contoh, mungkin dia boleh kaya cepat. Apa lagi, jual arak ke sebagai contoh, dia boleh kaya cepat. Jual dadah, dia boleh kaya cepat. Jadi adakah Islam ini melarang daripada orang tu kaya cepat ataupun untuk mendapatkan kesenangan hidup? Jadi kita nak beritahu di sini, Islam tidak pernah melarang manusia itu daripada mencari kekayaan ataupun kesenangan. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah kata, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Dan setelah selesai sembahyang, walaupun ayat ini cerita tentang hari Jumaat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah, Allah suruh, carilah apa yang kamu hajati daripada limpah kurnia Allah. Maksudnya Allah suruh kita mencari, Allah suruh kita bekerja. Dan Islam tidak melarang kita ni mencari kekayaan. Buktinya apa? Kita lihat beberapa nama daripada sahabat Nabi SAW yang masyhur dengan kekayaan mereka. Uthman bin Affan bagi contoh, Abdurrahman bin Auf, kaya yang amat sangat, sponsor banyak untuk fi sabilillah dalam beberapa peperangan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Kemudian dah Allah kata wabtaghu min fadlillah, sambungan dia wazkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak dalam segala keadaan. Maksudnya dalam urusan kita ni bekerja, tidak boleh terlintas dalam hati kita hendak menipu, hendak pecah amanah, hendak khianat, rasuah, curi tulang dan sebagainya. Kalau kerja dengan majikan, buat MC palsu, buat klaim palsu. Jadi orang macam ni Allah kata ingatlah banyak-banyak dengan jalan istighfar, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Baik,
Seperkara lagi, kita biasa baca hadis di sini tentang Nabi menyentuh ataupun Nabi bagi tahu tentang bila hari kiamat nanti, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba Allah Ta'ala ni pada hari kiamat nanti sehingga dia ditanya 4 perkara. Apa dia? An umrihi fi ma afnah, tentang umur dia, tentang mana dia habiskan umur dia tu. Wa an ilmihi fi ma fa'al, tentang ilmu dia, sejauh mana dia beramal dengan ilmu dia itu. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, dan juga Allah tanya tentang harta dia, dari mana dia dapat dan ke mana dia belanja. Itu dia. Lagi, wa an jismihi fi ma abla, dan juga tentang tubuh dia untuk apa dia gunakan. Jadi nak disebut di sini akhirat nanti kaki kita tidak boleh bergerak. Tidak boleh bergerak sampailah kita ada soal 4 perkara ini. Satu daripadanya adalah tentang harta kita. Dari mana kita dapat, sumber mana kita dapat. Lepas tu bila kita dapat duit tersebut, macam mana kita gunakan duit tersebut ataupun harta tersebut, ke mana kita belanja. Dalam bab perniagaan, kita berniaga ni Islam kata dia kena suka sama suka, maksudnya saling bersetuju. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah kamu makan harta-harta kamu sama kamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Ini dia. Maksudnya dalam perniagaan, dalam jual beli tidak boleh ada unsur paksaan. Kita ada hak untuk membeli, dan tidak mahu membeli. Kita ada hak untuk membeli dan tidak mahu membeli. Dengan siapa kita nak beli, tu hak kita. Kita tak nak beli daripada golongan ini, itu hak kita. Pasal apa pula boleh ada suatu larangan kepada kita yang tidak mahu membeli daripada satu kelompok? Suka hati kita lah nak beli tak beli. Yang pergi tegur kita, yang pergi larang kita supaya jangan tidak membeli daripada orang tu, pasal apa? Macam tidak ada peniaga lain dah yang kita nak boleh beli, mesti beli kat dia juga, pasal apa? Gitu. Ni faham tak faham tu? Namun begitu, untuk peniaga pula, bila dah orang tumpu kepada dia nak membeli, jangan pula dia buat khianat kepada pelanggan dia dalam bab jualan dia. Nabi kata, man ba'a aiban lam yubayyinhu lam yazal fi maqtin min Allah. Barang siapa yang menjual barang yang cacat tetapi dia tidak bagi tahu, tidak menjelaskan apakah kecacatan pada barang yang dijual itu, orang ni Allah kata lam yazal fi maqtin min Allah, nescaya dia berada dalam kemurkaan Allah. Ataupun dalam riwayat lain, qal lam tazadil malaikatu tal'anuh, para malaikat akan sentiasa melaknatnya. Ni untuk apa ni? Orang yang berniaga, dia jual barang tu dia tahu ada kerosakan, tapi dia tak habaq, dia tak bagi tahu. Patutnya dia kena bagi tahu. Jadi terserahlah kepada pembeli nak beli ataupun tidak. Okey, katalah dia tak tahu kecacatan tersebut. Dia pun terjual, dah jual dah. Pembeli pun dah beli. Tengok-tengok bila balik rumah, pembeli dapati ada kecacatan. Pembeli berhak untuk buat
aduan kepada si penjual tadi ni. Loh, kami dapat ini ni. Tahun ni pecah pula. Ni macam mana ni? Peniaga yang baik, dia kata, tak apa. Tuan perbaik dulu, perbaik di workshop, nanti claim balik dengan kami. Ha, tu okey? Ha, tu okey? Dia bertanggungjawab. Kan? Contoh kita beli kereta baru. Second hand lah, tapi baru lah juga. Kan? Kita beli kereta tu, tengok-tengok lampu spotlight sebelah kanan, pecah. Kita pun tertanya-tanya, aku baru ambil kemarin, pasal apa boleh pecah pula hari ni? Kan? Kena tang mana kata? Kita pun duk heran. Kita pun duk belik-belik gambar yang dia send kat kita masa kita nak tengok kereta tu. Kita zoom. Oh, pecah tu memang dah ada dah. Kan? Sebelum bertukar kunci tu, kita dah nampak dah pecah tersebut pada spotlight tu. Cuma si penjaga ataupun penjual dia pun tak perasan. Bila kita buat aduan, dia kata tak apa, pi workshop kan, habak kata daripada kedai kami ni, tu sahabat bayar, nanti dia claim kat kami. Okey, selesai. Gitu. Tak sampai seminggu kita bawa kereta tu pula, tiba-tiba tengah jalan, pom, tayar belakang pecah. Tayar belakang pecah sebagai contoh. Kita kata, loh apa ni, saya ambil baru tak sampai seminggu, tayar belakang dah pecah dah, malam dah second hand. Allah kata, tak apa, buat pergi workshop dulu, kan? Pergi tukar tayar dulu, nanti ambil resit, claim balik. Macam tu okey. Tapi yang terbaik jumlah tadi, kalau dia masa dia nak jual tu, dia abang ROI. Dia kata kami nak jual ni kereta second hand ni, tayar belakang dia dah kurang dah, dia punya bunga. Abang siap-siap. Itu yang terbaik. Ni spotlight ni pecah ni, nak beli tak? Ataupun kami bagi diskaun ke macam mana ke? Dia abang siap-siap. Yang terbaik adalah dia bagi tahu jika ada kecacatan pada benda yang dijual. Kalau dia sembunyikan, dia tak bagi tahu, maka orang ini, kata Nabi, berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kamu makan harta dengan cara yang batil, ialah Islam melarang pembelian atas belian orang lain. Islam melarang pembelian di atas pembelian orang lain. Nabi kata, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah kamu berjual beli atas jual beli orang yang lain. Nak faham macam mana ni? Kita bagi contoh dua orang nama. Abu bukan nama sebenar. Okey. Abu menjual, contoh dia jual smartphone. Dia jual smartphone kepada Bakar, bukan nama sebenar. Contoh sahaja. Okey. Lalu kita ni pula orang ketiga, C, Cokia. Contohlah kan. Kita menyuruh si Bakar tadi ni membatalkan pembelian daripada si Abu tadi. Kita cakap dengan si B, tak salah belilah smartphone tu daripada si Abu. Mehang beli dengan aku. Aku jual benda yang sama, model yang sama, tapi dengan harga yang lebih murah daripada si Abu. Faham tak? Tadi si B tu dah setuju dah nak beli daripada si A, nak beli smartphone dengan sekian-sekian harga. Tengok-tengok kita ni orang ketiga pula, kita pun ada model yang sama, sebiji sama. Kita habak dengan dia, kita bisa dengan hantar dengan dia lah, ambil dengan aku jual murah sikit. Hak tu haram. Contoh yang lain, si A, berbuah nama orang lain pula. Tadi Abu, takkan nama Ahmad pula, berbuah nama yang lain lah, nama yang aku, aku bukan nama sebenar. Aku, ada ke orang nama aku? Ada. Tak benar. Dia membeli barang daripada si B. B ni kita berbuah nama, apa nama B yang sikit? Baim. Contoh je. No? Kemudian kita ni orang ketiga, okey, si A ni tadi ulang balik, dia nak beli barang daripada si B. Nak beli barang daripada si B. Tiba-tiba
Kita cakap dengan si B tu, hang jangan jual kepada si A tu. Jangan jual kat dia. Hang jual dengan aku sedia beli daripada hang dengan harga yang lebih mahal. Faham tak? Gitu. Padahal kawan dari depa mula berdua dah setuju dah. Kan? Tinggal nak bayar sahaja lagi. Kan? Ataupun orang kata tinggal lagi nak sign lagi kalau melibatkan benda yang transaksi yang besar lah. Kan? Kita cakap dengan si B tu, kita kata jangan jual dengan dia, jual dengan aku. Jual dan aku beli. Aku bagi hang 3 kali ganda daripada harga dia. Contoh. Hatu tu haram. Tu dipanggil pembelian atas pembelian orang lain. Nabi kata la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dari segi fiqh, jual beli tadi tu sah, tetapi perbuatan tu adalah haram. Kenapa? Sebab dia orang ketiga tu yang haram. Dan juga orang yang terpengaruh tadi ni. Yang terpengaruh tadi ni. Sepatutnya dia kata tak boleh dia dulu. Sepatutnya gitu. Kita pula kelabu. Otak kelabu. 3 kali ganda boleh. Kan? Gitu. Baik. Kenapa? Sebab bila buat begitu, dia boleh menimbulkan permusuhan. Boleh menyebabkan orang jadi bergaduh, bertelingkah dan sebagainya. Termasuk juga wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ialah aktiviti jual beli yang haram ni ialah kalau kita ni sebagai peniaga, kita beli barang keperluan orang ramai. Contohnya kita beli apa? Barang keperluan, minyak ataupun gula ataupun apa lagi yang keperluan orang ramai ni. Kita beli banyak-banyak. Lepas tu kita sorok dalam kedai kita. Maksudnya kalau orang nak beli, orang beli tentang kita sahaja. Time tu pula kita beli tak dengan harga yang mahal sebagai contoh. Jadi hak ni kita panggil apa ni? Bukan monogami. Monopoli lah kan. Monogami lain. Itu cerita lain. Monopoli. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi kata al-halibu marzuqun wal muhtakiru mal'unun. Orang yang membawa barang dagangan ke pasar, maksudnya dia letak di tempat yang terbuka dan dia jual, maka Allah akan luaskan rezekinya. Tapi kalau orang yang dia sorok ataupun dia simpan, maka orang ni dia akan dilaknat. Begitu. Apa lagi yang kata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil? Kalau menjual sesuatu yang kita panggil jualan itu haram dan tidak sah. Contohnya, orang dia jual anak binatang yang masih dalam kandungan. Ni lembu ni bunting, aku jual anak dia padahal masih lagi dalam perut. Ataupun dia jual buah yang masih di atas pokok, buah tu masih lagi melekat di pokok. Hatu ni harga. Ya, hatu cerita lain. Hatu cerita lain. Ini tunjuk buah tu. Padahal buah tu masih lagi di atas pokok. Pajak tu cerita lain. Tu saya nak kena tanya orang lain dulu, tanya ustaz-ustaz lain dulu. Ataupun dia jual barang yang masih lagi di lautan. Contoh dia kata, apa nak kata? Ikan dalam laut ni. Contohlah. Aku jual, macam mana? Kira pun tak lagi, timang pun tak lagi. Sebagai contoh. Sebab apa? Sebab hak yang semua tadi tu, jualan yang tadi tu dia ada unsur penipuan. Dan juga ada unsur riba. Gitu. Kita bagi contoh nak kata buah durian lah kot, yang masih lagi di atas pokok. Selalunya kita kalau nak beli durian ni, kita cek dulu lah.
cium bau. Contohlah, walaupun tak reti cium, kan? Kadang dia kocak-kocak gitu. Tapi kalau masa lagi di pokok, kita nak kocak macam mana, kita nak cium macam mana. Contoh. Kadang kan peniaga tu dia panggil apa? Dia buka dulu sikit tu, dia bagi tengok. Kan? Dia bagi tengok. Tapi kalau masih di pokok, nak buat macam mana? Jadi dia ada unsur-unsur penipuan. Gitu. Baik. Juga kita kata yang termasuk daripada wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang paling besar sekali sebenarnya adalah dia ada banyak. Yang paling besar antaranya adalah riba. Mendapatkan harta ataupun mendapatkan keuntungan dengan cara yang riba. Tapi saya tidak berniatlah malam ni untuk kita nak huraikan riba tu secara lebih terperinci. Judi, ini al-maklum lah. Judi termasuk daripada mendapatkan harta dengan cara yang haram. Sebab apa ni? Sebab dia hanya boleh menimbulkan permusuhan, kebencian. Kadang-kadang kita tengok cerita, kita tengok drama, kita tengok movie ke, bila orang tu dia menang dalam perjudian, saja yang kalah tak puas hati, gaduh. Merompak, ni terang-terang lah. Itu juga dengan gharar. Gharar ni maksud dia apa? Dia ada unsur penipuan, tidak jelas. Tidak jelas. Contoh, macam mana nak kata ni? Dia jual benda yang tidak pasti. Dia jual benda yang tidak pasti. Contoh yang diberikan di sini antaranya ialah kalau dia memajak kebun durian ketika pokok tu baru berbunga. Durian tu tak keluar lagi. Dia baru berbunga. Sedangkan kita belum pasti lagi menghasilkan buah ataupun tidak. Dia baru berbunga. Sedangkan kita belum pasti ia akan menghasilkan buah atau tidak. Maksudnya kita tidak boleh berniaga dengan perniagaan benda yang tidak pasti. Tak silap saya, termasuk juga benda yang tidak pasti ni ialah kalau dia menjanjikan keuntungan sekian. Contoh dia kata jom hang melabur dalam satu perniagaan ni. Dia kata hang melabur 100,000. 100,000. Ni kawan saya dia dah terkena dah ni. 100,000 dia buat loan dengan bank. Dia melabur sebanyak 100,000. Dia kata kalau hang melabur 1,000, tiap-tiap bulan hang dapat keuntungan 7,000 bersih. Dia kata 7,000 bersih. Jadi hang bayar balik dengan bank setiap bulan 5,000. Hang dapat keuntungan kat hang 2,000. Plus dengan gaji hang lagi. Ui, hang kaya. Gitu. Padahal perniagaan tersebut rupa-rupanya yang saya dapat tahu, perniagaan tersebut dia jatuh. Perniagaan tersebut dia saya tak sebut perniagaan apa. Sagi payah pula ada orang rakam. Dia tidak berjaya. Dan kawan saya tadi akhirnya dia terlibat dengan mahkamah pasal apa? Sebab dia tak ada duit dah nak bayar balik kepada bank. Sebab dia buat loan dahulu 100,000 dan dia kena bayar balik setiap bulan kepada bank sebanyak 5,000. Gitu. Tapi dah perniagaan tersebut tidak berjaya. Jadi macam mana dia nak bayar balik? Sedangkan sepatutnya keuntungan tidak boleh dijanjikan. Tapi kalau dibagi dalam bentuk peratus, itu tidak apa. Maksudnya kalau perniagaan tadi untung banyak, maka dia punya untung tu pun banyaklah juga berdasarkan dia punya peratus. Kalau perniagaan tadi untung sedikit, maka dia juga dapat bulanan tu juga dalam bentuk yang lebih sedikit ikut pada dia punya peratus, percentage. Tapi kalau dia tetap siap-siap, dia kata setiap bulan 7,000. Itu masalah. Baik. Termasuk juga dalam wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, rasuah. Ini al-maklum lah. Arab kata riswah. Kita kata rasuah. Ini tak payah saya urai panjang-panjang lah, semua orang tahu. Rasuah ni kita kata duit bawah meja. Ke ada istilah duit lain?
Ha? Kita panggil duit bawah meja duit kopi. Sebut duit kopi. Sebut duit kopi, teringat dengan cerita Piramli. Cerita Ahmad Al-Bab. Ahmad Al-Bab. Saya tak rancang pun, tapi dah sebut duit kopi, saya tiba-tiba teringat. Piramli ni, rupanya subhanallah, dia punya filem-filem tu sekarang baru kita faham. Sekarang baru kita faham. Rupanya Piramli ni pun reti bab hukum hakam. Reti bab hukum hakam. Satu babak dalam cerita Ahmad Al-Bab tu, ni selepas Syawal tu kaya. Selepas Syawal kaya. Pak mentua dia nama apa tau? Yang tompel tu lah, kan. Tompel tu. Kan kalau dia birthday, dia bagi kad jemputan kepada tetamu-tetamu yang dia jemput, termasuklah menantu-menantu dia sendiri, kan. Dia punya kedekut tu, dia panggil khadam dia, suruh pos tu, pos khadam dia minta duit, dia kata pakai duit sendiri untuk pergi pos kad jemputan tu, gitu kan. Okay, tak apalah, saya pendekkan cerita. Bila postman tu sampai ke rumah siapa? Muharram ke? Dia Muharram Safar itu kan, dia pergi menantu dia tu. Muharram tu kan dah muflis. Dah muflis. Siapa orang minta ni muflis? Dah tak lawa. Gitu je dengan rumah siapa tak lawa. Sampai rumah Syawal dah apa? Dah kaya dah kan? Dah kaya. Jadi bila kata posto. Kata Syawal, pistol. Bukan pistol lah, anak posto lah, dia kata. Posto. Anak tahulah saja dia kata kan. Ni ada surat untuk entah. Masyarakat itu sudah kaya. Alhamdulillah, ni rezeki Allah Taala bagilah, dia kata. Ni ada surat untuk entah. Dia pun tengok, Masya Allah, tulisan banyak cantik lah, dia kata. Anda sudah pandai baca kah? Kata postman. Dia kata, anda sudah pandai baca lah. Itu masturah ajar anda lah. Masturah isteri dia. Sudah ajar. Kemudian dah sembang-sembang tu, postman ni pun dia nak teruskan perjalanan. Apa kata Piramli? Jom minum kopi dulu. Minum kopi dulu. Tahu apa dia jawab? Dia kata tak boleh, rasuah. Dia kata tak boleh, rasuah. Betul-betul. Bawa kejap dulu. So tu, Piramli pun reti. Piramli pun reti. Rupa-rupanya macam tu pun kita rasa kecil je sebab kita cuma nak menjamu orang. Tapi rupa-rupanya tidak boleh kita menjamu orang yang sedang menjalankan tugas. Sebab tu kali ni kita kadang-kadang kita dalam dilema. Contoh kadang-kadang pejabat kita audit nak mai sebagai contoh. Audit nak mai. Ataupun pihak luar nak mai. Dia nak audit kita, dia nak check file kita sebagai contoh. Kita kalau ikut kita nak meraihkan dia sebagai tamu kita. Tapi kadang-kadang hal tu pun jadi susah. Sebab kalau ikut yang betul-betul ialah sebetulnya tidak boleh. Tapi mereka pun tak kisah. Ada kami main dari jauh ni penat, kami nak cari restoran sendiri kot. Orang jamu makan pi. Contoh. Gitu. Susah, benda ni susah. Zaman sekarang memang susah nak faham benda ni. Baik, kembali. Juga termasuk daripada wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ialah luqatah. Luqatah ni apa dia? Barang ataupun harta jumpaan yang tercicir itu. Kita terjumpa harta orang. Terjumpa harta orang, duit orang. Sepatutnya kita kena buat pengumuman, ni duit siapa ni? Duit siapa ni? Sama ada serah pada pihak yang berwajib ke untuk cari siapa tuan dia tu, ataupun kita sendiri yang cari. Tapi kalau kita sendiri yang guna, jawapan dia tidak boleh. Ya. Senang tau, senang je. Tu payah nak jawab tu. Silap bagi candi buka soalan tadi. Dulu masa mengaji fiqh dulu, tajuk luqatah ni antara tajuk yang paling payah bagi saya nak faham. Tajuk luqatah ni. Kalau ikut kata guru kami dahulu, kita kena buat pengumuman. Kita kena buat pengumuman. Ini siapa yang punya? Siapa yang punya? Dan tak silap saya, tempoh untuk kita simpan barang tersebut di samping kita terus buat pengumuman setahun. 12 bulan.
Cari, kena cari. Sampai tahap bicara kami tu dia kata, kalau perlu buat billboard, buat billboard. Dia kata, kalau perlu buat poster, buat poster. Dia kata, buat pengumuman. Cari. Satu dahulu ada satu orang tu, saya tak tahu Kelantan ke mana tahu. Dia pun satu hal juga. Dia pun dalam surah khabar. Dia kata rezeki terpijak. Rezeki terpijak ke terpijak rezeki? Terbalik saya ni. Dia terjumpa beg. Dalam beg tu ada banyak ribu jugalah dalam beg tu. Ni macam movie jugalah orang kata. Tapi ini kisah benar. Dalam beg tersebut dia ada banyak duit. Lepas tu dia buat dalam surah khabar, dia kata terpijak rezeki. Dia kata. Tapi muncullah ulama tegur. Kata itu luqatah. Sepatutnya dia kena buat pengumuman. Itu kan yang rezeki terpijak tu. Rezeki terpijak rezeki. Itu namanya luqatah. Dan dia perlu buat pengumuman. Dan perlu cari siapakah tuan punya beg tersebut. Gitu. Ni siap dia bergambar lagi. Dia buat gitu. Pegang beg gitu. Ya, itulah. Duk ngaji gitu memang kata kena buat pengumuman. Ya, tu kami pun dulu kau biar betul. Sampai tak macam tu dia kata. Sebab tu kadang-kadang kami dengar dia kata, kalau nampak buat tak nampak. Sebab kalau kita nampak kita nak pegang benda tu, nak cari tuan punya susah. Kalau perlu buat tak nampak dia kata. Ataupun kalau kita nampak juga benda tersebut, daripada kita mengambil, kita letak di tempat yang senang orang nampak. Kokot nanti tuan dia main balik cari. Kokot nanti tuan dia main balik cari. Kadang-kadang kita terlampau cepat mengambil. Kita kata tuan tertinggal, kita pun nak ambil. Tapi kita lupa nak buat pengumuman. Jadi tuan dia datang. Tuan datang, tak ada dah. Padahal kita yang ambil. Gitu. Payah no buat duit ni. Ya? Selepas kita dah berusaha untuk mencari tuan punya harta tersebut, maka dia akan menjadi milik kita. Selepas kita sudah berusaha untuk mencari. Selepas kita berusaha untuk mencari dan tidak ada yang menuntut. Tidak ada yang menuntut. Itu. Sebab kita dah buat pengumuman dah. Lah zaman viral. Buat dalam WhatsApp, saya terjumpa sekupang. Siapa yang sekupang ni, mari jumpa. Boleh PM tepi. Itu. Bagi. Dah dia punya. Gitu. Lagi, termasuk dalam wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ialah urus niaga yang haram. Contohnya menjual babi ataupun menjual arak. Ini terang-terang lah. Bahkan arak ni 10 orang terlibat. Walaupun dia tak jual, tapi dia kalau dia terlibat je, walaupun sekadar mengangkat gitu pun turut sama mendapat laknat daripada Allah Ta'ala. Ataupun juga masuk dalam rezeki yang haram ialah hasil, kita kata upah hasil kerja haram. Contohnya kerja maksiat lah, melacur, tukang pukul. Tukang pukul ni panggil apa tau yang nampak profesional sikit? Bonza. Bonza. Gitu. Kalau tarik kereta, seingat saya pekerjaan tarik kereta tu halal. Cuma dia kena cari orang yang jenis jenis bengis sikit, supaya yang berhutang tak reti bayar hutang ni dia takut. Tapi baru ni dengan kata ada cadangan supaya yang penarik kereta tu dia orang pakai uniform, nampak kemas sikit. Selalu kan dia orang pakai jenis yang macam Samsung gitu kan. Tapi dia orang punya pekerjaan tu adalah pekerjaan yang halal sebenarnya, sebab dia orang tu memang tak sampai dia orang ada lesen kan. Dia orang ada lesen, dia orang ada majikan. Cuma cara dia orang bekerja tu nampak kasar. Gitu. Yang senang je. Ya. Ya. Baik. Broker tu apa dia? Broker dia orang tengah kan. Orang tengah dia buat cara elok-elok lah. Tengok cara dia bekerja. Ya.
Baik, termasuk juga dalam mendapatkan sumber dengan cara yang haram ialah pelaburan yang haram. Kan, pelaburan yang haram. Dia melabur dalam sesuatu perniagaan yang barangkali kita kata syubhah, dan syubhah ataupun memang haram. Dapat satu video, tak tahulah tuan dapat atau tidak video ni. Saya tak pasti, saya tak tahu nama dia siapa. Dia kata buat sedikit kajian, Malaysia ni dia kata kadar perceraian tinggi. Kadar perceraian tinggi, sangat tinggi di kalangan orang Melayu Muslim. Dan dia ada banyak faktor. Satu di antara faktor perceraian itu ialah faktor kewangan. Ada banyak faktor. Satu antaranya adalah yang paling besar adalah faktor kewangan. Dan menjadi persoalan juga kenapa faktor kewangan ni dia boleh menyumbang pula kepada perceraian. Jadi satu fakta yang dia temui ialah antaranya daripada contoh kewangan ni, apabila dia berpeluang untuk bersembang dengan salah seorang kita kata orang besar dalam KWSP. Dalam KWSP. Orang besar KWSP ni bagi tahu, dia kata jumlah pencarum KWSP Malaysia adalah seramai 14 juta orang. Daripada 14 juta orang tu, pencarum KWSP tu 9 juta Muslim, ataupun kita kata Melayu Muslim. 9 juta daripada 14 juta pencarum dalam KWSP. Kemudian ditanya pula, daripada 9 juta Melayu Muslim yang sudah mencarum dalam KWSP tu, berapa orang yang sudah convert kepada KWSP syariah? Kan hari tu 2017 kot. 2017 diperkenalkan tentang KWSP yang patuh syariah dan digalakkan supaya orang convert kepada sistem tersebut. Kan dia ada dua, satu syariah, satu lagi konvensional. Daripada 9 juta tu rupa-rupanya yang sudah convert tak sampai 1 juta. Baru lebih kurang 900,000 lebih. Dekat-dekat 1 juta, tapi tak sampai 1 juta. Jadi per dengan 9 kecil ke besar? Kecil ke besar? Per dengan 9 kecil lah. Sangat sedikit. Sangat sedikit di kalangan pencarum-pencarum KWSP ni yang sudah convert kepada sistem syariah. Bermaksud masih ramai lagi dalam sistem yang konvensional, yang kita kata ada unsur syubhah ataupun ada barangkali melabur dalam syarikat-syarikat yang kita kata yang ada unsur-unsur haram begitu. Jadi bila dah sumber datang daripada sumber yang haram, barangkali inilah yang boleh mempengaruhi kebahagiaan ataupun ketidakbahagiaan ke sebuah rumah tangga. Begitu. Jadi dipesan dalam video tersebut, dia kata kepada yang belum, segeralah, dia kata PKWSP senang je, just thumb print. Thumb print selesai. Dia kata hak tu je, tidak banyak pun nak dibuat untuk dapatkan sistem yang patuh syariah. Baik, kita dah sebut makanan yang halal ataupun makanan dan minuman yang halal dalam Islam. Maksud dia apa? Kita kata makanan yang zat dia halal dan juga ia diperolehi dengan pendapatan yang halal ataupun dengan cara yang halal. Kalau zat yang tidak halal, walaupun buat dengan cara nampak halal, dia tetap tidak halal. Saya pernah cerita di sini tentang salah seorang ulama kita. Dia pergi melancong ke Sepanyol, masuk ke sebuah restoran nak makan, dapat menu tu dia tak faham sebab bahasa Sepanyol. Panggil waiter, tanya, benda ni apa? Kawan tu pun sebut, dia kata this is pork. Ini ialah babi. But you don't worry sir, this pork we dah already sembelih. Dia kata. Jadi hal tu tetap tidak halal walaupun babi tu disembelih. Begitu. Ataupun zat dia halal tetapi dengan cara yang tidak halal. Ayam itu halal, tetapi ayam tadi tidak disembelih. Sebaliknya, saya tengok ada video yang
Saya rasa tak tahulah orang India ke orang mana ke video tu. Kepala ayam kan kecil je. Dia masuk gitu dengan mulut dia. Dia gigit pasal dia tarik itu. Putus terus kepala ayam tu daripada badan dia dengan cara dia guna gigi dia. Itu memang sah-sah tidak halal lah. Ataupun dia mungkin sembelih dengan cara yang patuh syariah. Tapi ayam tu ayam curi. Maka juga tidak menjadi halal. Baik. Jadi makanan minuman yang diharamkan oleh syarak seperti bangkai, ini sedia maklumlah, bangkai, darah yang mengalir, khinzir, binatang yang disembelih tidak ikut hukum syarak, dan yang seumpama dengannya. Bangkai yang kita boleh makan dua sahaja, iaitu ikan dan belalang. Mesti makan belalang. Darah yang boleh dimakan dua sahaja, iaitu hati dan ginjal ke limpo. Limpo kot no? Hati dan limpo. Gitu. Baik. Kenapa yang Islam ini sangat menitik beratkan tentang soal halal dan juga haram? Sebab ulama bagi tahu, kalaulah kita ni tidak menjaga soal halal dan juga haram ini, kalau kita terambil yang haram, maka hidup kita ni akan hilang keberkatan. Hilang keberkatan daripada kehidupan kita, hilang berkat pada harta benda kita. Kalaupun kita nampak perolehan itu nampak baik, barangkali dia tidak lama. Hidup tidak bahagia, gelisah, tidak tenang, banyak masalah. Lagi apa yang paling bahaya? Kalau kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak halal, kita berdoalah macam mana pun, doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis tentang Nabi cerita tentang ada orang yang dia jalan jauh, rambut dia kusut masai, berdebu. Dia angkat tangan ke langit, dia kata, ya Rab, wahai Tuhan. Sedangkan makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia dari yang haram, dia dicukupi dari benda yang haram. Fa anna yustajabu bizalik, ataupun fa anna yustajabulah, qal. Bagaimana mungkin boleh dikabulkan dia punya doa? Begini. Lagi risiko ataupun kesan daripada memakan ataupun mendapatkan daripada sumber yang haram ialah dagingnya akan dibakar di dalam neraka. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi au kama qala. Setiap daging yang tumbuh dalam badan kita ni yang berpunca daripada sumber yang haram, maka neraka lah lebih utama untuk diri dia. Apa lagi? Hati kita menjadi keras. Orang bagi nasihat tak mau dengar. Orang bacakan Quran pun kita tak dengar. Dan banyak lagi lah kesan-kesan daripada sumber-sumber yang haram tadi. Sebab tu kalau boleh, lepas ni kita sama-sama amalkan doa kalau boleh kita baca setiap kali selepas solat subuh, sama ada kita solat secara berjemaah ataupun solat di rumah. Kalau boleh doa ni kita amalkan. Doa ni saya dah ajar di sini sebelum ni, tapi saja nak ulang lagi. Doa yang berbunyi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Jom kita baca sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Maksudnya apa? Ya Allah, kami minta daripadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat,
wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang suci, kan, wa amalan mutaqabbalah, dan amalan yang diterima. Jadi mudah-mudahan kita bermula dengan menjaga sumber pendapatan kita, kan? Sebab setengah orang tu dia tak faham tentang penggunaan duit ataupun sumber yang haram ni. Dia kata tak apalah, aku bukannya guna duit haram ni untuk makan pun, aku buat tandas je, tandas di rumah aku. Dia renovate rumah, kan, dia nak perbesar tandas, dia guna duit tu. Cuba contoh, ini contoh salah faham. Dia menyangka kata duit tu tak boleh guna untuk makan sahaja, padahal apa sahaja yang kita guna manfaat daripada duit tersebut termasuk daripada penggunaan yang kita kata menggunakan sumber yang haram. Begitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.